Dan seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan cabaran melabur dalam pasaran kripto. Yang kita sedia maklum, pasaran kripto ini merupakan pasaran yang semakin melebarkan sayapnya dan pernah menjadi fenomena satu ketika dahulu dan menjadi trend dalam kalangan pelabur-pelabur, khususnya dalam kita memahami dengan lebih jelas lagi berkenaan situasi semasa berkenaan pasaran kripto ini. Kita bersama dengan Dr. Shahrin Said Shahrudin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Pagi. Baik Doktor, kita untuk permulaan ini mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton berkenaan perkembangan terkini dalam pasaran kripto khususnya di peringkat global. Bagaimana situasinya? Okay, terima kasih Cik Munawar. Selamat pagi. Dan sebagai permulaan, izinkan saya untuk beri sedikit penerangan berkenaan dengan apa yang telah berlaku dalam pasaran kripto dalam tempoh lebih kurang setahun yang lepas ini. Dan pada pendapat saya terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi keadaan pasaran kripto yang mengakibatkan penurunan harga dalam pasaran kripto. Dan terdapat 3 perkara saya rasa yang perlu kita ambil kira dalam isu ini. Yang pertama sekali ialah perubahan dari segi sentimen dalam pasaran, dan ini adalah satu isu yang paling penting saya rasa yang mengakibatkan penurunan harga dalam pasaran kripto. Kedua ialah perkembangan dari segi teknologi, dan juga isu yang ketiga dari segi pengawasan dari segi apa yang berlaku dari segi penggubalan undang-undang dalam mengawal selia pasaran kripto. Jadi sebenarnya terdapat beberapa soalan yang telah pun ditanya ya dari segi apa yang berlaku dalam pasaran kripto berkenaan dengan risiko dan potensi masa hadapan dalam pasaran mata wang kripto, dan juga terdapat beberapa pertanyaan berkenaan dengan apakah petua-petua ataupun tips dalam pelaburan dalam pasaran kripto. Dan juga perkembangan terkini seperti mana yang ditanya tadi, termasuk sekali kemuflisan ya dalam terhadap satu syarikat terkemuka iaitu dikenali sebagai FTX. Jadi kalau sebenarnya saya bukan merupakan seorang macam mana investment advisor ya, jadi saya tak boleh bagi nasihat pelaburan sebenarnya, tapi mungkin kita dapat lihat dari segi sudut akademik ya, apa sebenarnya perkembangan yang telah berlaku dalam jangka masa lebih kurang setahun ini. Jadi pertama sekali untuk menjawab persoalan berkenaan dengan apakah perkembangan terkini dari segi pertumbuhan pasaran masa wang kripto dan juga sentimen pasaran ya. Jadi pada pendapat saya ya, kita kena lihat dulu dari segi apakah perkembangan yang berlaku sebelum 2022 ya. Jadi pada tahun 2021 apa yang telah berlaku ialah pasaran kripto telah pun meningkat dengan agak tinggi. Harga dalam pasaran kripto telah meningkat dengan agak tinggi disebabkan oleh polisi-polisi kerajaan, stimulus policies daripada pihak kerajaan di merata dunia untuk meningkatkan mempengaruhi keadaan ekonomi, dan ini telah meningkatkan harga dalam pasaran kripto ya. Jadi itu pada pendapat saya adalah faktor yang paling penting yang telah meningkatkan harga dalam pasaran kripto, rangsangan daripada kerajaan untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Dan oleh kerana rangsangan daripada kerajaan ini juga, pelabur institusi ya, institutional investors dan juga selebriti ya telah pun mendorong pelabur untuk melabur dalam pasaran kripto ya. Jadi pada pendapat saya itu adalah faktor utama yang telah mengakibatkan peningkatan harga kripto pada tahun 2021 ya. Jadi pada satu waktunya harga pasaran kripto melebih
melebihi 3 trilion USD ya, di US dollars pada hujung tahun 2021 ya. Terdapat beberapa lagi isu ya yang telah mendorong pelabur untuk melabur dalam pasaran kripto, termasuk peningkatan dalam permintaan non fungible tokens atau lebih dikenali sebagai NFT. Penggunaan mata wang kripto di negara seperti El Salvador ini juga telah mendorong pelabur untuk melabur dalam kripto, merger Ethereum kepada Ethereum ETH 2.0 dan sebagainya ya. Tapi saya rasa lagi penting ialah apa yang berlaku pada tahun 2022 ya, tahun ini ya. Jadi tahun ini sebenarnya perkara yang paling penting ya yang telah mempengaruhi keadaan dalam pasaran kripto ialah polisi yang dijalankan oleh bank pusat di merata dunia untuk mengawal kadar inflasi dengan meningkatkan kadar faedah ya. Jadi pada pendapat saya itu adalah faktor yang utama ya yang mempengaruhi keadaan dalam pasaran kripto. Polisi kerajaan dan polisi bank pusat untuk mengawal keadaan inflasi ya. Dan oleh kerana polisi ini telah mengakibatkan ya pasaran kripto menurun ya. Jadi polisi ini telah membawa kepada kemerosotan ekonomi, dan bukan saja itu ya, supply chain ataupun isu rantai bekalan juga telah pun dipengaruhi, dan masalah geopolitik. Semua isu tersebut telah mengakibatkan pasaran kripto semakin menurun ya. Jadi pada pendapat saya itu adalah faktor yang paling penting ya. Selain daripada itu, akibat daripada itu juga ya, pelabur telah mencairkan kedudukan mereka. Telah menjual kripto ya, dan oleh sebab mereka menjual kripto, harga kripto juga makin menurun secara mendadak ya. Jadi polisi kerajaan untuk mengawal inflasi dan keadaan ekonomi yang semakin merosot pada pendapat saya faktor yang paling penting ya. Okey. Kita dah mendengar bagaimana trend perkembangan pasaran kripto ini, bagaimana naik dan turunnya dan beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan ini, khususnya dalam situasi tahun 2022 ini. Kita lihat bagaimana peranan bank pusat untuk mengawal keadaan semasa ini yang menyebabkan mata wang kripto ini jatuh untuk paras yang terendah seperti yang dijangkakan sebelum ini. Jadi bagaimana untuk masyarakat di luar sana, untuk kita memahami trend semasa pasaran kripto ini, apa antara potensi dan juga risiko yang perlu mereka ketahui untuk kita menilai situasi semasa dan juga sebelum mereka bertindak sebagai pelabur? Ya, jadi saya rasa untuk memahami perkara-perkara itu kita perlu lihat secara lebih teliti apa yang berlaku dalam pasaran kripto. Jadi satu saya rasa cara untuk memahami apa yang berlaku ialah dengan melihat apa yang berlaku kepada cryptocurrency exchange ataupun cryptocurrency exchange atau pertukaran kripto, platform pertukaran kripto ya. Jadi terdapat beberapa perkara yang telah mengakibatkan platform-platform tersebut mengalami masalah kewangan dan terpaksa mengisytiharkan kemuflisan ya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ya akibat daripada apa yang kita bincangkan tadi, akibat daripada kejatuhan harga mata wang kripto, apa yang telah berlaku selepas itu ialah harga aset-aset yang terkandung di dalam balance sheet ataupun kunci kira-kira dan juga penyata kewangan syarikat-syarikat dalam pasaran kripto dan syarikat-syarikat tersebut termasuk cryptocurrency exchange, platform pertukaran kripto dan juga pihak yang DeFi companies, decentralized finance,
pemberi pinjaman dalam pasaran kripto menghadapi masalah ya. Mereka menghadapi masalah untuk memastikan bahawa harga ataupun value dalam nilai dalam kunci kira-kira tersebut dapat dikekalkan ya. Jadi oleh kerana itu apa yang berlaku ialah kerana kejatuhan harga aset-aset yang terkandung dalam kunci kira-kira balance sheet syarikat-syarikat tersebut, apa yang telah berlaku ialah syarikat tersebut terpaksa mengisytiharkan kemuflisan ya. Jadi satu syarikat yang saya rasa yang paling penting ya ialah platform apa nama dia crypto exchange yang terkemuka yang terkenali sebagai FTX ya. Jadi dalam bulan ni misalnya apa yang kita dapati ialah FTX mengalami kemuflisan dan sebenarnya terdapat beberapa perkara yang berlaku, beberapa isu yang berlaku dalam tahun ni yang membawa kepada kemuflisan syarikat FTX. Jadi pada bulan Mei misalnya 2022 syarikat Terra Luna ya tidak dapat mengekalkan value ataupun nilai aset-aset yang terkandung dalam balance sheet ataupun kunci kira-kira syarikat tersebut dan terpaksa mengisytiharkan kemuflisan. Pada bulan Julai pula Voyager Digital, Three Arrows Capital dan juga Celsius yang merupakan pemberi pinjaman yang terkemuka terpaksa mengisytiharkan kemuflisan dan oleh kerana domino effect ini ya, kesan domino ini telah membawa kepada kemuflisan syarikat FTX ya. Jadi bukan sahaja itu ya, terdapat beberapa isu lain yang perlu kita ambil kira termasuk salah urus ataupun penyelewengan dana ya, ini kita dapat kaitkan dengan FTX, penilaian terlebih ataupun overvaluation. Kalau kita lihat dari segi FTX misalnya, harga pasaran FTX lebih daripada 32 bilion US dollars, mungkin terdapat overvaluation di sana. Isu seperti hacking dan keselamatan dan juga isu regulatory arbitrage ataupun arbitrage cover selia, yang mana syarikat seperti FTX misalnya mendaftar syarikat di luar regulatory regime ataupun regime kawasaliaan, yang mana ialah dari segi pengawasaliaan syarikat tersebut lebih ketat ya. Jadi mereka telah mendaftar syarikat di offshore financial center seperti Bermuda ya. Jadi ini telah membawa kepada masalah dari segi pengurusan syarikat tersebut dan syarikat tersebut selepas itu terpaksa mengisytiharkan kemuflisan ya. Okey, doktor tadi dia menyentuh bagaimana situasi semasa sekarang ini. Syarikat-syarikat yang dikenali sebagai syarikat gergasi dalam pasaran kripto ini diisytiharkan muflis dalam situasi semasa yang mencabar tahun 2022 ini. Jadi ada juga pandangan yang menyatakan bahawa mata wang kripto pada ketika ini berada dalam keadaan diskaun. Jadi adakah pada ketika ini adalah tempoh terbaik untuk kita melabur dalam mata wang kripto? Okey. Jadi saya rasa sebelum kita dapat menjawab soalan itu ya, kita perlu mengambil kira beberapa lagi isu ya. Jadi saya akan ringkaskan isu-isu ini sebelum saya beri pandangan saya berkenaan dengan sama ada mata wang kripto ini masih mempunyai masa depan yang baik dari segi untuk tujuan pelaburan ya. Jadi dua isu saya rasa lagi yang perlu dipertikaikan juga ialah dari segi teknologi dan juga pengawasaliaan ya. Kalau kita lihat dari segi teknologi misalnya, terdapat aspek positif dan negatif. Jadi perkembangan positif dari segi teknologi, dari segi penambahbaikan, dari segi blockchain, kita telah pun bincangkan tadi ya bagaimana Ethereum 2.0 telah pun diperkenalkan, merger telah diperkenalkan dan juga penggunaan dalam metaverse dan juga Web 3.0. Ini adalah semua isu-isu yang memberangsangkan ya, yang agak positif untuk melabur dalam jangka masa panjang. Ya, itu saya rasa satu pendekatan yang baik yang perlu diambil berkenaan dengan isu ini. Tetapi ada juga isu-isu negatif ya. Jadi isu-isu seperti hacking masih lagi ada. Ya, masih lagi ada masalah berkenaan dengan hacking dan seperti mana yang kita
ketahui daripada isu yang dihadapi oleh FTX, masalah tak diurus ya. Jadi masalah tersebut masih lagi ada. Jadi masalah-masalah tersebut perlu diatasi ya supaya pelaburan dalam currency ini, mata wang kripto ini adalah satu pelaburan yang baik dalam jangka masa panjang. Okey, di sebalik cabaran dan juga isu-isu yang kita ketengahkan tadi, Doktor, secara ringkas mungkin Doktor boleh nyatakan bagaimana dari segi gambaran situasi, adakah ini masa terbaik untuk melabur dalam mata wang kripto, Doktor? Jadi pengawasalian itu penting ya. Tapi dari segi jangka masa panjang ini saya rasa perkara terakhir ya. Jadi faktor yang paling penting pada pendapat saya ialah keadaan ekonomi. Apa yang kita dapat pelajari dalam setahun yang lepas ini ialah faktor ekonomi adalah faktor yang paling penting mempengaruhi pelaburan dalam pasaran mata wang kripto. Jadi kalau kita jangkakan bahawa ekonomi akan merosot dalam masa hadapan, maka kita harus berhati-hati sekiranya kita nak melabur dalam pasaran kripto. Terdapat satu korelasi yang tinggi antara keadaan ekonomi dengan pelaburan dalam pasaran kripto ya. Jadi itu pendapat saya ya. Tapi selain daripada itu, kalau kita nak lihat dari segi pelaburan seorang pelabur dan jangka masa pelaburan tersebut, pada pandangan saya pelabur seharusnya mengambil pandangan jangka masa panjang, medium to long term ya, 5 tahun dan lebih daripada 5 tahun untuk tujuan membuat pelaburan. Itu pendapat saya ya. Okey, itu pendapat yang mungkin boleh membantu untuk kita menilai bagaimana gambaran dan juga situasi semasa, khususnya bagi anda yang ingin mengikuti trend dalam pelaburan mata wang kripto ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shahrin Said Shahrudin, Pensyarah Kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM, atas perkongsian pada pagi ini, Doktor, khususnya memahami berkenaan cabaran melabur dalam pasaran kripto. Dan sekarang ini penonton, sepastinya kita